ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan membahas satu tajuk khusus sempena dengan bulan Zikra Ar-Rasul, bulan Rabiul Awal, memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita memperingati hari lahirnya, tapi kita memperingati segala apa yang bersangkut paut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk kita pada malam ni ialah keturunan dan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri mempunyai 7 orang anak. Dan ketujuh orang anak Nabi itu, 6 daripadanya ialah hasil perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Yang mana kalau kita tengok dalam sirah, bila mana Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi mendapat anak yang pertama iaitu Qasim. Ini anak lelaki Nabi yang pertama. Kemudian Nabi dapat anak yang kedua, perempuan, nama dia Zainab. Kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, dan yang terakhir ialah Abdullah. Dan bila mana Nabi kahwin dengan Maryah Al-Qibtiyah, Nabi dapat seorang lagi anak lelaki namanya Ibrahim. Jadi itu secara ringkas 7 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 perempuan dan 3 lelaki. 6 daripada perkahwinan dengan Khadijah dan 1 perkahwinan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Daripada bilangan anak Nabi tersebut, 6 daripadanya meninggal sewaktu hayat Nabi, dan seorang saja yang hidup bersama dengan Nabi sehingga Nabi wafat, iaitu Fatimah. Tu pun Fatimah tidaklah mempunyai usia yang lama. Tak lama lepas daripada Rasulullah meninggal, maka meninggal pula Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita tengok berkenaan dengan keturunan dan zuriat Nabi ni, dia ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita tengok dalam Zadul Ma'ad oleh Ibn Qayyim, dia letakkan bab berkenaan dengan anak Nabi, lepas pada tu anak angkat Nabi, dan juga anak tiri Nabi. Jadi dia ada 3 bahagian. Cuma fokus kita pada malam ni ialah anak Nabi itu sendiri, maknanya yang datang pada darah daging Nabi. Kita tak bahas anak angkat Nabi dan juga anak tiri Nabi, maknanya anak yang datang daripada isteri-isteri yang lain yang Nabi kahwini dengannya. Jadi malam ni kita akan soroti sebahagian daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi dan anaknya, yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anaknya. Jadi kita tengok hadis yang pertama pada malam ini yang diriwayatkan oleh Ibn Athir dalam kitab beliau, iaitu Usdul Ghabah. Kata Ibn Athir, an Jabir, daripada Jabir, an Muhammad ibn Ali, qala kana al-Qasim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad balagha an yarkaba ad-dabbah wa yasiru 'ala an-najibati falamma qabadahu Allah. Maksud dia, Muhammad bin Ali berkata daripada Jabir bin Abdullah,
Dia kata Al-Qasim ialah anak lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mencapai umur boleh menunggang. Maknanya dia dah meningkat umur dia sehingga dia boleh menunggang kuda dan boleh berjalan sendiri. Dan pada waktu tu Allah Ta'ala takdirkan Qasim tu meninggal. Ini anak lelaki Nabi, dan Nabi pun digelar dengan nama Abul Qasim. Ambil daripada anak sulung Nabi yang pertama ni, nama dia ialah Qasim. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan catatan ini. Okay. Menurut Mujahid, Mujahid ni ialah murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Qasim meninggal dunia ketika umurnya 7 hari. Az-Zuhri pula berpendapat 2 tahun. Manakala menurut Qatadah pada usia boleh berjalan. Bagaimanapun, semuanya berpakat bahawa Al-Qasim meninggal dunia sebelum dakwah Nabi bermula. Jadi para ulama sendiri mengalami perselisihan dalam bab menentukan Qasim anak Nabi yang pertama ni dia meninggal usia dia berapa. Menurut Mujahid, dia kata 7 hari. Kalau 7 hari tak munasabah, boleh menunggang, boleh berjalan. Sebab baru seminggu. Okay. Menurut daripada Az-Zuhri, Az-Zuhri guru kepada Imam Malik, dia kata 2 tahun. 2 tahun adalah munasabahnya. Okay. Kemudian Qatadah dia kata usia boleh berjalan. Dia tak sebut berapa tahun. Okay. Boleh berjalan ni kita anggarkan 3 tahun dan ke atas lah. Ataupun 4 tahun dan ke atas. Itu usia budak-budak ataupun kanak-kanak dia dah mula boleh jalan. Okay. Maka pada waktu tu Allah Ta'ala uji Nabi meninggal. Dan pada usia seperti ni ialah usia yang orang kata apa, sedap mata memandang bagi mak dan ayah dia melihat perkembangan dan pertumbuhan anak tu. Okay. Kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil ataupun yang disebut dengan Abul Qasim itu ialah merujuk kepada anak sulung Nabi. Dan anak sulung mempunyai keistimewaan tersendiri bagi pasangan suami dan isteri. Lalu begitu juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pun Allah Ta'ala menguji mereka sehingga Allah Ta'ala ambil nyawa Qasim. Okay. Kalau kita baca dalam Zadul Ma'ad, kita boleh tengok di akhir kitab Zadul Ma'ad tu, Ibn Qayyim dia tulis Zadul Ma'ad tu pun dah di akhir usia dia. Waktu perjalanan dia daripada Syam pergi buat haji. Bila mana dia tulis di akhir-akhir kitab, kesimpulan yang dia buat, antara kesimpulan yang dia sebut ialah dia cuba nak beritahu pada kita bila mana bercerita tentang manusia yang diuji, maka Nabi lah manusia yang merasai segala ujian sebelum umat dia merasai ujian tersebut. Kalau kita nak cerita tentang orang yang lahir ayah dia dah meninggal, Nabi merasai benda tu. Bila mana usia dah meningkat ataupun dah kata apa, mulai nak mendapat perhatian mak dan ayah, mak dia pula meninggal. Lepas tu Tok Wan dia pula meninggal. Kemudian Nabi kahwin, Nabi dapat anak, anak Nabi tak tahan umur dia, ramai yang meninggal. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Okay. Seterusnya kalau kita tengok yang lain iaitu cerita tentang Zainab. Zainab ni anak perempuan Nabi yang pertama. Maknanya yang perempuan yang sulung. Okay. Kita tengok apa yang disebut sini. Daripada Munib bin Mudrik bin Munib Al-Azdi, daripada ayahnya, daripada datuknya berkata, dulu aku melihat sendiri Rasulullah semasa zaman jahiliyah. Ketika itu baginda menyeru orang ramai, ucaplah bahawa tiada Tuhan selain Allah, pasti kamu selamat dan berjaya. Lalu ada yang meludah ke muka baginda, ada juga yang melemparkan pasir, dan tidak kurang juga yang memaki. Jadi dia nak cerita pada kita sini, bila mana Nabi start berdakwah secara terang-terangan, maka penentangan yang Nabi terima ialah orang ludah muka Nabi, orang lempar pasir dan juga orang maki Nabi. Ketika itu seorang kanak-kanak perempuan datang dengan membawa sebekas air. Kanak-kanak itu membasuh muka dan juga tangan Nabi. Lalu Nabi bersabda, ya bunayyah la takhsha ala abiki ailatan wala zillatan. Wahai anak perempuanku, usahlah bimbangkan ayah kerana awak merana ataupun awak dihina. Itu yang Nabi ucapkan ketika mana Zainab
dia bawa bekas air untuk basuh muka Nabi yang baru lepas kena ludah dengan orang, dan juga baru lepas kena lempar pasir. Okay. Tunjuk pada kita anak-anak Nabi sebahagiannya membesar dalam melihat bagaimana ayahnya dihina, ayahnya dikata dengan macam-macam perkataan. Okay. Aku bertanya, yang merawikan hadis ni, siapakah budak itu? Orang pun memberitahu, ianya ialah Zainab, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat At-Tabarani, sebahagian riwayat menambahkan, dan kanak-kanak itu paling cantik berbanding kanak-kanak yang lain, merujuk kepada Zainab. Maknanya Zainab pada waktu tu dia punya muka, dia punya orang kata apa, tubuh badan dia cantik lah, sebab dia ikut keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok Al-Harith bin Al-Harith Al-Ghamidi menceritakan pengalaman yang serupa. Tiba-tiba datang seorang kanak-kanak perempuan dengan membawa sebekas air dan kain lap tangan. Dalam bekas tu bawa sekali dengan kain untuk lap tangan. Maka daripadanya Nabi minum dan berwudu. Selepas itu baginda memandangnya dan berkata, wahai anakku, tutup kepala kamu supaya tidak terkena panas. Tak perlulah kamu takut ayah akan kalah ataupun akan dihina. Ini juga disebut oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Cerita pada kita tentang Zainab yang masih kanak-kanak pada waktu ni. Apa catatan yang disebutkan oleh para ulama berkenaan riwayat ni? Dia kata Zainab ialah anak perempuan sulung Nabi. Ibn Juraij berkata, bukan hanya seorang ulama yang berkata bahawa Zainab ialah anak perempuan sulung Rasulullah. Itu dalam At-Tabaqat yang disebutkan oleh Ibn Juraij. Tunjuk pada kita banyak para ulama berpandangan Zainab ini ialah anak perempuan sulung Nabi. Nabi suka nama Zainab. Ada beberapa individu dalam keluarga Nabi yang baginda namakan dengan nama Zainab. Itu kebiasaan Nabi. Bila mana Nabi namakan anak, pertama kita nak tengok dalam bab zuriat ni, selain pada kita kenal anak-anak Nabi ni, cara Nabi menamakan anak dia mudah dan ringkas. Itu kebiasaan masyarakat Arab daripada dulu sampai sekarang pun. Bila mana dia namakan anak, dia bukan macam kita orang Melayu, kita suka namakan anak kita ataupun nama kita sendiri, itu ialah nama yang disebut dalam bahasa Arab dipanggil isim murakkab, iaitu perkataan yang digabung-gabung. Kita ada banyak perkataan, nama satu orang tapi banyak. Muhammad sekian-sekian, ada pula ujung dia, ataupun Ahmad sekian-sekian. Okay. Itu kebiasaan orang Melayu. Cuma masyarakat Arab, dia orang suka beri nama Zainab, mudah. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu cara Nabi beri nama. Dan ia juga termasuk sunnah, tapi dia taklah sampai kepada wajib kita ikut. Cuma Nabi tu sendiri, bila mana Nabi nak letak nama anak, Nabi letak nama yang macam tu. Nabi menikahkan beliau, Zainab, dengan sepupunya yang bernama Abu Al-As bin Ar-Rabi' sebelum fasa kenabian lagi. Abu Al-As ni menantu Nabi yang musyrik. Sebab Nabi kahwinkan Zainab dengan Abu Al-As ni sebelum Nabi dilantik jadi Rasul lagi. Mereka dikurniakan cahaya mata yang bernama Ali dan juga Umamah. Ini cucu Nabi, Ali dan juga Umamah. Zainab tidak ikut berhijrah bersama Nabi ke Madinah pada peringkat awal kerana beliau menetap di Makkah bersama suami dan juga anak-anaknya. Jadi itu serba sedikit yang kita boleh tengok tentang Zainab. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa lagi riwayat yang berkait dengan Zainab. Sebab riwayat Qasim tak banyak. Riwayat Qasim dia tak banyak sebab dia besar sikit dia dah meninggal. Cuma ada 1-2 saja riwayat yang menceritakan tentang Qasim. Iaitu ada sebahagian sahabat tengok Qasim ni usia dia dah meningkat, budak yang boleh berlari, boleh berjalan. Tu saja. Tapi Zainab ni dia banyak sikit cerita dia. Okay. Daripada Ibn Ishaq, daripada Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair, daripada ayahnya Abbad, daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tak kala orang Makkah menghantar wang tebusan untuk menebus tawanan mereka masing-masing, Zainab binti Rasulullah pun turut menghantar sesuatu untuk menebus Abu Al-As bin Rabi'. Okay. Hadis ni cerita pada kita apa dia? Ketika mana Nabi dah hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, masuk tahun kedua, berlakunya peperangan Badar. Turun ayat daripada surah Al-Hajj, Allah Ta'ala kata, "Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu."
diberikan izin bagi orang yang dizalimi untuk mereka berperang, merujuk kepada orang Muhajirin dan Ansar untuk berperang dengan orang Mekah sebab mereka telah dizalimi. Berlakulah perang Badar, yang mana kita tahu perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Ramadan Al-Mubarak, 17 Ramadan, bila mana perang itu berlaku, kemenangan berpihak kepada orang Islam, dan orang Islam dapat tawanan daripada perang Badar itu agak ramai. Salah satu daripada tawanan itu ialah menantu Nabi sendiri, iaitu Abu Al-As, suami kepada Zainab. Okey. Jadi kita boleh tengok menantu Nabi ni dia lawan pak mentua dia. Sebab tu saya kata Ibn Qayyim dia sebut, cerita ujian, tidak ada orang yang berat diuji melainkan Nabi dan Rasul. Dan umat ini yang paling berat diuji ialah Nabinya dan Rasulnya. Nabi Muhammad, tuan-tuan boleh bayang, anak kebanyakannya meninggal waktu Nabi hidup. Dia satu benda yang berat bagi satu orang, bila mana dia ada anak, dia melihat kematian anak dia waktu dia hidup. Kalau seorang, dua orang dah terkesan, ini kan Nabi 6 orang meninggal di hadapan mata dia, seorang saja yang kekal. Bukan benda yang mudah untuk dihadapi oleh Nabi. Jiwa yang sangat kuat dan yang diperlukan untuk menahan ujian itu. Dahlah anak kebanyakannya meninggal waktu Nabi hidup, dapat menantu pula lawan dakwah Nabi. Okay. Jadi Abu Al-As bin Rabi' ni dia antara jadi tawanan perang Badar. Dan Zainab pada waktu tu, dia pun cubalah hantar sesuatu pada ayah dia yang dah hijrah ke Madinah ni untuk tebus balik suami dia. Sebab hidup tanpa suami bukan benda yang mudah. Okay. Jadi beliau pun telah menghantar seutas kalung yang dahulunya milik ibunya Khadijah. Bila mana Nabi kahwinkan Zainab dengan Abu Al-As, malam perkahwinan itu Khadijah bagi hadiah kepada anak perempuan dia yang baru kahwin ni. Hadiah dia ialah kalung milik Khadijah, diberikan kepada Zainab. Okay. Zainab tak ada harta, tak banyak harta. Anak Nabi ni bukan semuanya kaya, bukan kata apa, semuanya tak kaya lah, maknanya semuanya orang yang biasa saja. Okay. Jadi bila mana dia dengar berita Abu Al-As, suami dia ditawan, dia tak ada apa nak tebus. Ada orang hantar duit perak. Sebab kalau tengok dalam sirah, untuk tebus satu orang banduan tu kena bayar 4,000 dirham. Ataupun dia kena ajar 10 orang anak orang Islam untuk membaca dan menulis idea daripada Abu Bakar. Walaupun idea tu Allah Ta'ala turunkan ayat khusus beritahu kepada Nabi, idea tu tak berapa tepat, bukan salah, tak berapa tepat. Idea asal daripada Umar Al-Khattab, semua tawanan perang Badar ni bunuh. Nabi macam tak setuju. Akhirnya Abu Bakar beri cadangan, kita minta duit pampasan pada mana-mana banduan ni yang keluarga dia nak balik, kena bayar 4,000 dirham, ataupun dia kena ajar 10 orang anak orang Islam membaca dan menulis sampai pandai. Okay. Sehingga turun ayat Al-Quran, saya tak ingat ayat daripada surah mana, membenarkan pendapat Umar Al-Khattab. Kalau kita baca dalam sirah, dalam hadis, bila mana ayat tu turun, Nabi ni menangis. Nabi baru sudah salat waktu tu, Nabi menangis. Bila mana Nabi menangis, Nabi disapa oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun tanya, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun kata, telah turun ayat sekian-sekian membenarkan pandangan Umar Al-Khattab untuk tawanan perang Badar tu dibunuh semua. Jadi bila mana Abu Bakar dengar, Abu Bakar pun menangis. Sebab cadangan yang diterima adalah cadangan Abu Bakar. Okay. Bila mana Abu Bakar dan juga Nabi menangis, maka lalu Umar tengok dua-dua ni sedang menangis. Okay. Maka Umar pun tanya, "Wa ma yubkikuma?" Apa yang menyebabkan kamu dua orang? Maka Nabi pun kata, telah turun ayat Quran yang membenarkan cadangan kamu wahai Umar untuk membunuh semua tawanan perang Badar. Sebab itu lebih tepat dan itu lebih selamat untuk agama. Apa terjadi pada Umar? Umar pun menangis sebab dia tak sangka
idea dia tu Allah Ta'ala setuju. Kalau kita tuan-tuan, idea kita orang bangkang, lepas pada tu ada pihak tertinggi kata idea kita elok, kita akan rasa special lah. Maknanya Umar dia tak lah, itulah aku dah kata dah dulu, bukan nak dengar pun kata aku, nak kena tunggu wahyu dulu baru nak tahu idea aku elok tak elok. Tapi Umar dengan tawaduknya, dia merasakan diri dia tak layak, sehingga orang kata apa, idea dia tu Tuhan setuju. Okay. Tapi benda tu dah jalan, jadi jalan dengan idea Abu Bakar tu lah. Okay. Jadi bila mana tawanan-tawanan perang keluarga dia nak ambil, kena bayar 4,000 dirham. Kena bayar 4,000 dirham. Jadi Zainab pada waktu tu dia tahu suami dia antara yang jadi tawanan perang, dia tak ada apa-apa harta, dia hantar kalung, hantar utusan untuk hantar ke Nabi kalung. Bila mana Nabi buka, Nabi tahu ini kalung milik anak dia. Ini kalung milik anak dia. Kita tengok apa yang disebutkan dalam hadis tu. Sebaik melihat kalung itu, baginda menjadi sangat beremosi, lalu baginda bersabda, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladhi laha faf'alu. Seandainya kamu sudi bebaskan tawanan dan dalam masa yang sama pulangkan semua harta tubusannya, maka buatlah. Maka sahabat menjawab, boleh wahai Rasulullah. Maka mereka membebaskan dan memulangkan semula kalung itu. Okay. Jadi bila mana Nabi tengok kalung tu, pertama Nabi teringat pada isteri dia, sebab kalung tu pernah dipakai oleh Khadijah. Yang kedua, Nabi teringat pada anak dia Zainab. Okay. Jadi Nabi minta izin kepada para sahabat, boleh tak aku lepaskan Abu Al-As ni tanpa ambil apa-apa pampasan pun, sebab aku kesiankan pada Zainab. Maka sahabat dengan kerendahan hati mereka benarkan benda tu. Tapi Nabi ni dia minta izin, dia tak buat pandai-pandai dia, sebab dia tahu itu ialah bahagian daripada persepakatan. Okay. Apa yang kita dapat lihat sini? Yang pertama, Abu Al-As, satu orang yang turut serta bersama tentera Makkah dalam perang Badar. Kemudian beliau ditawan tentera Islam, justru dibawa ke Madinah Al-Munawwarah sebagai tawanan. Yang kedua, Nabi meletakkan beberapa syarat sebagai pembebasan tawanan perang, antaranya membayar sejumlah wang untuk setiap orang tawanan. Dan yang ketiga, bagi kes Abu Al-As, baginda kenakan satu lagi syarat khas. Ikuti, kita akan sebut lepas pada ni dalam bab yang lain lah kalau kita sempat. Cuma Nabi kenakan syarat tu, saya sebut secara umum. Nabi minta supaya diberi layanan yang baik kepada anak Nabi, iaitu Zainab. Adalah benda-benda yang Nabi minta. Okay. Sehingga kalau kita tengok, itu antara sebab titik awal, bibit awal menyebabkan Abu Al-As ni dia masuk Islam lepas pada tu. Okay. Seterusnya kita tengok macam mana Zainab tu sendiri dia berhijrah secara bersendirian. Okay. Daripada Ibn Ishaq bahawa Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hizam telah menceritakan kepadaku bahawa beliau dimaklumkan Zainab binti Rasulullah pernah berkata, ketika aku bersiap-siap di Makkah untuk berhijrah ke tempat ayahku, Hindun bin Utbah bin Rabi'ah mengikutiku. Dia berkata, ya binta Muhammad, alam yablughuni annaki turidinal luhuqa bi abika. Wahai anak perempuan Muhammad, ini kata Hindun bin Utbah, isteri kepada Abu Jahal. Okay. Dia kata, alam yablughuni, betulkah berita yang sampai kepadaku bahawa kamu hendak ikut hidup bersama ayahmu? Aku menjawab, tidak. Zainab dia cuba nafikan. Dia berkata lagi, wahai anak, janganlah begitu. Kalau kamu perlukan apa-apa untuk perjalananmu, mintalah dengan aku. Hindun tu, dia pun musyrik pada waktu tu. Okay. Tapi bila mana cerita bab emosi, bab hubungan kekeluargaan ni, Hindun dia rasa kesian dengan Zainab, sebab dia tu macam rindu sangat pada ayah dia yang berada di Madinah. Okay. Sungguh ketika itu, kata Zainab, aku berasa dia benar-benar berniatkan begitu. Maknanya dia nak cuba tolong Zainab ni kalau nak hijrah. Bagaimanapun aku khawatir, jadi aku menafikannya juga. Selepas itu aku sambung persiapanku. Selepas selesai bersiap, ipar kepada Zainab, Kinanah bin Rabi' datang. Beliau serahkan kepadaku seekor unta. Aku pun menunggangnya. Aku juga ambil busur dan anak panahnya.
Selepas itu, dia pimpin untaku pada siang hari dan Zainab duduk di dalam haudaj. Haudaj ni satu kotak yang diletak atas unta, ataupun dalam bahasa Melayu lama dia sebut sebagai sekeduk. Sekeduk ni dua. Satu sekeduk yang jenis orang angkut, dia ada empat macam tandu itu. Yang kedua ialah haudaj yang duduk atas belakang unta, yang biasanya dinaiki oleh golongan perempuan. Okay. Ketika itu orang Quraisy sedang memperkatakan perkara ini. Lalu mereka keluar mengejar Zainab sehingga dapat mengejarnya di Zitua. Orang pertama yang sampai ialah Habbar bin Al-Aswad bin Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Nafi' bin Abdu Qais Al-Fihri. Habbar mengacah unta Zainab dengan tombaknya. Zainab ketika itu berada dalam sekedupnya. Beliau sedang mengandung menurut sebahagian orang. Unta itu terkejut lalu mencampakkan segala yang ada di atas belakangnya. Ipar Zainab juga terjatuh namun terus mengacukan panahnya. Dia berkata, siapa yang mendatangiku ataupun yang mendekatiku, aku akan memanahnya. Maka mereka pun menjarakkan diri. Selepas itu Abu Sufyan sampai bersama tokoh Quraisy yang lain. Dia berkata, wahai saudaraku, alihkan dulu anak panahmu, baru kami boleh berbincang denganmu. Dia pun tahan anak panahnya. Abu Sufyan pun datang dekat berdiri di hadapannya. Maknanya waktu Zainab keluar untuk berhijrah bersama dengan iparnya, iaitu Kinanah bin Rabi', waktu dia nak keluar tu, mereka telah dikejar oleh Quraisy pada waktu tu. Maka Abu Sufyan, bila mana dia dah dekat dengan unta yang ditunggangi oleh Zainab pada waktu tu, dia pun berkata, apa yang kamu buat ini ialah sesuatu yang tidak betul. Kamu keluar membawa perempuan secara terang-terangan. Dia kata kepada ipar, kepada Zainab, iaitu Kinanah bin Rabi', di hadapan tokoh masyarakat. Kamu pun tahu apa yang sedang menimpa kami, iaitu kalah dalam perang Badar, dan apa yang Muhammad telah lakukan terhadap kami. Selepas itu orang ramai berkata, boleh pula anak Muhammad dihantar kepadanya secara terang-terangan di hadapan kami. Ini menambah celaka di atas celaka yang kami sudah terima. Ini menunjukkan kelemahan kami. Waktu ni diorang masih lagi bersedih kalah perang Badar. Dan kita kena tahu, orang-orang masyarakat Arab ni bila mana diorang kalah, diorang akan meratap. Tapi Abu Sufyan ni dia blok supaya jangan meratap. Bahkan dia cuba pujuk mana-mana orang, keluarga dia yang jadi banduan, yang ditawan oleh orang Islam tu, jangan cepat-cepat pergi ambil, jangan cepat-cepat bagi duit, sebab tak nak tunjuk kita ni lemah. Itu benda yang Abu Sufyan cuba buat. Tiba-tiba berlaku kes ni, iaitu Zainab cuba nak pergi jumpa ayah dia dan nak pergi hijrah bersama dengan ayah dia, nak pergi dekat tempat ayah dia di Madinah. Dan benda tu berlaku di siang hari. Ia menunjukkan satu kelemahan bagi Quraisy lah. Lalu apa yang disebutkan dalam hadis ni, riwayat Al-Hakim ni, dia kata, sumpah kami tidak ingin pun menghalang perempuan ini daripada bertemu ayahnya. Jadi kamu bawa dia pulang dahulu apabila keadaan sudah reda dan orang sudah memperkatakan bahawa kami berjaya membawanya pulang. Maka ketika itu bawalah dia senyap-senyap bertemu ayahnya semula. Quraisy ni bila mana sebut bab kekeluargaan, dia pun patah juga. Cuma dia minta tangguh sikit. Jangan sekarang lagi balik. Jangan sekarang lagi buat benda ni secara terang-terangan. Sebab Quraisy dia lebih suka jaga maruah. Dia lebih suka jaga kedudukan. Kita kena tahu, di kalangan masyarakat Arab jahiliah ni, seluruh semenanjung tanah Arab, kita boleh bayangkan semenanjung tanah Arab ni ialah Hijaz, Mekah dan Madinah, ataupun mudah nak faham ini Arab Saudi secara keseluruhannya lah. Di semua kabilah-kabilah Arab yang ada di semenanjung tanah Arab ni, yang paling best, kabilah yang paling dihormati ialah Quraisy. Itu ialah kabilah yang paling dihormati. Sampai ke hari ni pun Al-Quraisy ni ialah satu kabilah yang hebat lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Mekah, di Madinah, Quraisy ni dia ada kedudukan yang khusus. Walaupun dia orang tidaklah memegang tampuk pemerintahan Arab Saudi secara keseluruhan hari ni, yang tu dipegang oleh keluarga Ali Saud tu lah. Cuma nak sebut pada kita, Quraisy dia ada best position dalam kalangan ranking hierarki bani-bani kabilah-kabilah yang besar. Dia sama macam Bani Syaibah.
Quraisy dan Bani Syaibah. Bani Syaibah ni siapa? Bani Syaibah ni yang pegang kunci Kaabah. Sampai ke hari ni pun yang pegang kunci Kaabah tu ialah Bani Syaibah. Okey. Dan Quraisy dia ada kedudukan dia. Maknanya dari segi kekebalan dia orang dengan undang-undang kerajaan, dan juga dari segi kedudukan, pandangan kehormatan masyarakat masih lagi tinggi sampai ke hari ini Al-Quraisy itu sendiri. Okey. Jadi bila mana orang dah dengar cerita Quraisy kalah lawan Muhammad dalam perang Badar. Dan kalau kita tengok dalam sirah yang lain, orang kata apa? Abu Sufyan ni dia macam tak setuju dengan perbuatan Abu Jahal ketika mana bibit-bibit awal nak berlaku perang Badar tu. Sebab Abu Sufyan dia bawa harta orang Islam pergi jual ke Syam. Bawa balik semula ke Mekah dengan keuntungan yang banyak. Banyak duit daripada emas. Berapa tempayan pun tak tahulah, dibawa balik. Itu yang menyebabkan berlaku perang Badar, sebab orang Islam nak ambil balik harta tu. Okey. Cuma Abu Jahal ni dia tunggu tengok orang Islam ni nak bersedia tak nak berperang. Okey. Jadi dia tengok percubaan orang Islam cuba nak tahan kabilah Abu Sufyan tu macam isyarat nak perang. Okey. Abu Jahal dia syok dengan kedudukan dia, sehingga dia rasa dia confirm boleh menang. Tapi kita pun tahulah Abu Jahal memang mati dalam perang tu. Okey. Jadi apa yang dia buat? Dia persiapkan tentera yang komplit. 1000 orang tentera. 300 orang berkuda, 700 orang berjalan kaki. Yang 700 orang berjalan kaki tu pakaian komplit, baju besi yang komplit, tombak semua ada, pedang semua ada komplit. Bukan setakat tu yang Abu Jahal bawa. Abu Jahal suruh bawa perempuan-perempuan penari yang ramai. Lepas tu bawa unta-unta berkampung di Badar lebih awal berbanding tarikh peperangan tu. Mengikut riwayat daripada Rahikul Maktum, 3 hari awal dia orang dah sampai buat camp di situ. Lepas tu apa yang dia orang buat? Dia orang menari, dia orang buat jamuan, sembelih unta, makan, minum arak sampai mabuk apa semua. Dia orang bersukaria. Nak tunjuknya bahawasanya perang ni kacang bagi kita. Kita boleh menang lawan Islam. Termasuk yang dia orang bawa ialah berhala-berhala lah. Sebab kita kena tahu berhala pun antara benda yang dibawa. Berhala ni antara benda yang dibawa atas unta, sebab dia orang akan wujudkan rumah ibadah. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah, sahabat yang bernama kalau saya tak silap Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Uthman bin Affan, 2 orang tu. Okey, tapi rasanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Waktu dia belayar, waktu tu dia belum masuk Islam lagi. Cuma sebelum pada tu dia dah dengar tentang akan datangnya Islam di kawasan kampung dia, di kawasan Hijaz tu. Okay. Waktu dia belayar, dia bawa berhala. Maknanya dalam kabilah dia tu, dalam kafilah perjalanan tu bawa berhala. Dalam perahu, dalam kapal tu bawa berhala. Dia dipukul ombak. Dia dipukul ombak punya teruk. Dia teringat kata-kata satu orang padri. Dia kata akan datang satu orang di kawasan kamu yang akan hapuskan penyembahan berhala. Okay. Waktu dipukul ombak punya teruk tu, dia terfikir, dia beritahu kepada kawan-kawan dia, cuba buang berhala ni, buang ke laut. Okay. Benda tu dimarahi ataupun tak dipersetujui lah. Sebab dia orang dah sembah berhala ni lama, sebelum Nabi lahir pun 400 tahun dah duk sembah berhala ni. Okay. Cuma dia teringat, cuba kita test. Okay. Dia buang 1, 2, 3, 4. Bila mana buang, reda. Apa nama ni? Laut tu jadi reda. Okay. Jadi dia terfikir, sembah berhala ni rupa-rupanya bawa sial, bukan bawa untung pun. Buang berhala tu jadi elok balik. Okay. Dia ada dah rasa tu, tapi dia tak berani lagi nak bercakap. Sebab dia nak tunggu siapa yang akan bercakap benda ni. Nak tunggu zahir Nabi Muhammad. Sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara yang agak awal memeluk Islam. Okay. Cuma balik pada cerita tu, Abu Jahal dia bawa semua. Abu Sufyan tak setuju, sebab cara dia tu, kalau kalah kita akan malu besar. Rupa-rupanya apa yang dibimbangi oleh Abu Sufyan jadi sungguh. Abu Jahal kalah dengan cara yang sangat terhina. Kan kalau kita baca sirah, apa jadi pada Abu Jahal? Dia dibunuh oleh budak pun. Dia bukan dibunuh oleh orang yang pahlawan Islam yang perkasa apa semua, tak pun. Dia dibunuh oleh seorang budak saja. Budak yang pernah dia maki di Mekah dulu. Okay.
Jadi kekalahan tu sangat terhina. Okey. Jadi ipar Zainab ni bila mana dia buat macam tu, dia menambah kehinaan. Bawa keluar Zainab ni jumpa ayah dia pada waktu siang di hadapan pemimpin-pemimpin Quraisy yang masih hidup. Okey. Jadi ipar Zainab pada waktu tu akur dengan permintaan Abu Sufyan. Dia pun bawa Zainab pulang beberapa malam kemudian setelah keadaan reda. Dia pun membawa keluar Zainab pada waktu malam dan dia serahkan kepada Zaid bin Harithah dan seorang lagi temannya. Zaid bin Harithah ni ialah anak angkat Nabi. Mereka berdua membawanya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hakim bila mana dia riwayat hadis ni, dia kata hadis ni ada inqita', ada terputus sanadnya antara Abdullah bin Abu Bakar dengan Zainab. Kerana kalau tidak kerana hal ini, pasti aku akan memutuskan hadis ini memenuhi syarat Imam Muslim. Jadi hadis ni dia tak sampai kepada darjat yang sahih lah. Tapi ianya diriwayatkan juga sebab memang riwayat sirah ni sebahagian para ulama menerima kecacatan-kecacatan yang sikit tu. Okay. Nabi mensyaratkan kepada Abu Al-As mengizinkan isterinya berhijrah. Itu syarat Nabi. Yang tadi kita sebut, bila mana Nabi bebaskan Abu Al-As menantu dia, kamu boleh balik, tak payah bayar apa-apa. Nabi kata, syarat dia bila mana kamu balik, kamu benarkan anak aku hijrah ke Madinah. Itu sebagai syarat tambahan pembebasan beliau. Dan Abu Al-As ni satu orang yang jujur terhadap syarat itu. Dia tak, orang kata apa, mengkhianati syarat itu. Okay. Turut hijrah sekali dengan Zainab pada waktu tu ialah dua orang anak dia, iaitu Ali dan Umamah sekali pada waktu tu. Okay. Kemudian kita sebut lagi beberapa lagi hadis berkenaan dengan Zainab ni. Okay. Zainab dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, hadis ni riwayat Bukhari, annahu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'thin wa qala lana in laqitum fulanan wa fulana lirajulaini min Quraisy sammahuma faharriquhuma bin nar qala thumma atainahu nuwaddi'uhu hina aradna al-khuruj faqala inni kuntu amartukum an tuharriqu fulanan wa fulanan bin nar wa inna an-nara la yu'adzabu biha illa Allah fa in akhadhtumuhuma faqtuluhuma. Apa maksud hadis ni? Abu Hurairah dia cerita, dia kata Rasulullah utus kami dalam satu misi dan baginda pesan pada kami, kalau kamu jumpa fulan dan fulan, Nabi sebutkan nama dua orang Quraisy. Dalam riwayat tu tak sebut siapa fulan yang dimaksudkan, maka bakar mereka dengan api, dengan sebab dia punya permusuhan terhadap Islam. Selepas itu kami bertemu dengan baginda untuk ucapkan perpisahan. Ketika kami hendak bergerak, Nabi pun bersabda, tadi saya suruh kamu bakar fulan dan fulan, walhal hanya Allah yang boleh menghukum dengan api. Jadi kalau kamu dapat tangkap mereka, bunuh sahaja mereka. Ini nak cerita tentang rentetan apa yang Nabi cuba nak balas balik kepada Zainab tu, kepada orang yang buat tak elok pada Zainab. Fulan bin Fulan tu kita akan tengok ada sebahagian mengatakan ianya ialah kata apa, Abu Sufyan dan beberapa kawan dia. Okay. Riwayat seterusnya, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi berkata, Zainab ialah anak perempuan Nabi yang paling tua, sebab kematiannya ialah semasa beliau berhijrah dari Makkah menuju Rasulullah, menuju ayahnya. Habbar dan seorang kawannya lagi berjaya memintasnya. Tadi kita dah baca hadis tu. Habbar dia tolak unta yang Zainab naik tu dengan tombak. Okay. Mereka menyekat beliau, lalu beliau terjatuh ke atas batu dan gugur kandungannya. Itu riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Darah keluar begitu banyak dan sejak daripada itulah Zainab ni sakit, dan sakit tu menyebabkan dia meninggal. Nabi sebut, kita pergi lalu azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi, saya nak selesaikan cerita ni. Okey. Bila mana Nabi utus sahabat untuk cari Fulan bin Fulan, dan Nabi utus sahabat ni suruh bakar 2 orang ni. Okey. Siapa dia? Habbar dan 1 orang kawan dia. Habbar ni ialah lelaki yang telah tolak dengan tombak dia unta yang dinaiki Zainab waktu Zainab ditemani oleh ipar dia Kinanah bin Rabi' untuk keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Okay. Bila mana Nabi sebut macam tu, Nabi kata kalau kamu jumpa dia ni, bila mana Nabi utus sahabat untuk pergi cari ni, bakar dia. Kemudian Nabi panggil balik, Nabi kata kalau kamu jumpa tu cukup kamu bunuh. Tadi aku suruh kamu bakar. Tapi sebenarnya yang boleh bakar ni ialah Allah Ta'ala sahaja yang boleh membakar manusia. Tak boleh kita bakar, bukan kata bakar manusia, bakar haiwan pun kita tak dibenarkan. Hatta haiwan-haiwan yang mengganggu kita, kita nak bunuh dia, bunuhlah dengan cara yang elok, bukan guna kaedah bakar. Ada sebahagian kita ni guna kaedah bakar. Punya tak suka kerengga dekat pokok yang dia tanam rumah ni, dia bakar sarang kerengga tu. Kita kena tahu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi larang kita bakar semut tertentu. Kerengga tak masuk dalam tu, cuma dia tak termasuk, dia bakar tu tak boleh. Ada orang dia tak suka. Okay. Jadi Nabi ni saya nak sebut dalam hadis ni, Nabi sangat terkesan dengan orang yang buat tak elok kepada anak dia Zainab. Nabi tu dia jaga, dia satu orang yang jaga. Dan Nabi ni, saya sebut kesimpulan akhir, dalam bab jaga anak perempuan, banyak hadis Nabi cerita tentang Nabi ni encourage orang untuk jaga anak perempuan. Kalau kita baca dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi ni satu orang yang selalu beri saranan. Sebab tu kita akan tengok Nabi pernah pesan kepada Suraqah bin Ju'shum ataupun Ju'sham. Suraqah ni dia ada anak perempuan, dan anak perempuan dia tu telah diceraikan oleh menantu dia. Lalu Nabi pun dengar cerita tu. Nabi kata kepada Suraqah, Suraqah, kamu nak tahu tak apa sedekah yang paling baik? Maka kata Nabi, sedekah yang paling baik ialah satu orang yang ada anak perempuan lalu ditinggalkan oleh pasangannya dengan sebab cerai ataupun dengan sebab meninggal pasangan dia, kamu ambil balik, kamu pelihara balik dan letak balik di rumah kamu. Dia tak wajib pun bagi satu orang ayah yang ada anak perempuan dia kematian suami ataupun diceraikan, kita kena pelihara balik. Dia tak wajib. Cuma Nabi sebut dari segi afdal. Nabi ni sangat-sangat mengangkat perempuan. Nabi meletakkan perempuan pada tempat. Sebab tu kita akan tengok Nabi selalu sebut dalam hadis yang banyak. Nabi kata siapa-siapa yang ada 3 anak perempuan dan juga ada 3 saudara perempuan, fayuhsinu ilaihinna, lalu dia memperelokkan hubungan dia dengan anaknya ataupun saudara perempuan dia, maka itu akan menghalang dia daripada masuk neraka. Itu akan jadi hijab, benteng kepada dia masuk neraka. Okay. Jadi Nabi sangat-sangat menjaga anak dia. Jadi malam ni saya sebut sikit cerita tentang Zainab ni agak panjang, sebab Zainab ni antara anak yang kata apa, yang rapat dengan Nabi selain pada Fatimah. Fatimah ni banyak cerita di Madinah. Okay. Tapi Zainab ni dia banyak, sebab Zainab ni Allah Ta'ala uji dengan suami yang musyrik, suami yang kafir, dan Nabi berhadapan dengan menantu yang benci juga dia. Okay. Jadi itu tunjuk pada kita bahawasanya itu antara kecekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita baca bab keturunan dan zuriat Nabi ni, kita bukanlah nak tengok ramai ataupun sedikit, tapi kita nak tengok bagaimana hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga zuriat dia. Dia tak kisah anak ramai ke anak sikit, yang pasti bagaimana kita menjaga hubungan tu. Sebab walaupun orang kata anak tu bukanlah dalil kepada teruk ataupun tak eloknya ayah ataupun mak dia, okay, tapi dalam hadis juga Nabi sebut ibu bapalah yang mencorakkan anak dia. Okay. Memang tak menjadi kewajipan ataupun tak menjadi kayu ukur kalau anak dia tu jahat, mak ayah dia jahat. Bukan seperti itu pun yang Islam ajar. Cuma nak sebut pada kita ialah bagaimana hubungan Nabi dan juga bagaimana Nabi menguruskan anak-anak dan zuriatnya.
Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Sekadar kita peringat balik ataupun perangat balik maklumat-maklumat kita tentang zuriat dan keturunan Nabi ni, dan moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.